Siapa sebenarnya yang diktator? Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Fazil menyela sikap pimpinan Perikatan Nasional yang sering mempertikaikan usaha Kerajaan Perpaduan Malaysia. Menurut beliau, serangan tersebut diketuai Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan Ketua Serikandi Bersatu dan Timbalan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka Datuk Wira Mas Ermiati. Kedua-dua menabur hujah diktator atau tak sah terhadap memorandum persefahaman yang ditandatangani parti-parti yang membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia. Tapi pertikaian mereka ini adalah kemunafikan politik, tempelak Ahmad Fahmi. Beliau juga membidas pemimpin Perikatan Nasional tersebut yang membisu tak kala Pakatan Harapan memeterai memorandum persefahaman MOU transformasi dan kestabilan politik dengan Kerajaan Persekutuan sebelum pembubaran Parlimen, di mana laungan diktator Mas Ermiati bila Pakatan Harapan menandatangani MOU dengan Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Klausa 3A MOU berkata Pakatan Harapan mesti sokong bajet 2022. Bermaksud ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan tiada pilihan dalam bab ini. Itu tak diktator, bidasnya. Terdahulu Mahyadin mendakwa perjanjian tersebut bercanggah dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan yang mengkehendaki ahli-ahli Dewan Rakyat mengosongkan kerusi hanya apabila mereka melompat parti. Tidak ada mana-mana bahagian dalam perkara 49A Perlembagaan Persekutuan yang mengkehendaki seorang ahli Dewan Rakyat mengosongkan kerusinya jika beliau tidak menurut arahan parti dalam pengundian mana-mana usul atau rang undang-undang, ujar Mahyadin. Justru Mahyadin mendakwa perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh parti-parti gabungan dalam kerajaan pimpinan PH adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Sekiranya perjanjian persefahaman yang berunsurkan kediktatoran ini dianggap sah, maka tidak mustahil pindaan perlembagaan yang bertentangan dengan naluri ahli-ahli Dewan Rakyat dan nilai masyarakat di negara ini akan diluluskan oleh Dewan Rakyat secara paksa. Rakyat Malaysia tentunya tidak mahu pilihan raya yang diadakan secara bebas, adil dan demokratik akhirnya menghasilkan sebuah kerajaan yang tidak demokratik, tegasnya. Turut membidas pihak yang dilihat koyak dengan MOU terbaru ini, Pengerusi Biro Undang-Undang Kanun Dr. Zulkarnain Luqman. Beliau berkata Nabi Muhammad SAW juga telah membuat perjanjian setibanya baginda di Madinah. Menurut beliau, Nabi SAW telah membuat carta persefahaman antara bukan Islam dan Islam yang boleh mengenepikan rangsangan jahiliah dan kecenderungan bermusuhan sehingga mereka semua dapat didamaikan. Zulkarnain berkata antara isi kandungan persefahaman itu adalah pengiktirafan terhadap setiap golongan dalam konteks moden disebut warga negara untuk bekerjasama. Mereka tidak boleh saling bunuh-membunuh dan setiap orang berhak mendapat perlindungan keamanan, jelasnya. Beliau berpendapat MOU Kerajaan Perpaduan Malaysia ini mencontohi apa yang berlaku ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, iaitu mewujudkan kestabilan politik dengan mewujudkan persefahaman antara semua pihak yang membentuk kerajaan. MOU ini mengesahkan titah Yang di-Pertuan Agong supaya satu kerajaan perpaduan ditubuhkan demi kestabilan. Walaupun ramai pihak yang koyak dengan istilah ini, namun penggunaan istilah titah Yang di-Pertuan Agong ini menunjukkan bahawa ianya adalah satu kehendak daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri dan tidak sepatutnya pihak yang koyak ini ingkar dengan titah Yang di-Pertuan Agong, katanya. Beliau menjelaskan terdapat 17 matlamat yang dinyatakan dalam MOU Kerajaan Perpaduan dan kesemua matlamat itu adalah selaras dengan semua peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Matlamat yang dinyatakan itu antara lain adalah mewujudkan masyarakat yang adil, mempertahankan institusi raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, keluhuran dan kedaulatan undang-undang, memperkuatkan pemisahan cabang kuasa legislatif, eksekutif dan kehakiman, kebebasan asasi seperti kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan, pengukuhan semangat federalisme dan lain-lain. Kesemua matlamat ini adalah penegasan semula terhadap kandungan Perlembagaan Persekutuan, tegas beliau. Selain itu, kata Zulkarnain, terdapat matlamat yang tidak dinyatakan secara harfiah dalam perlembagaan telah ditegaskan seperti pembelaan ekonomi, mobiliti sosial, penyediaan kemudahan pendidikan, kesihatan, perumahan dan pengangkutan awam, jaminan hak pekerjaan serta upah yang adil, pengiktirafan kepada peranan wanita dan iktikad untuk penglibatan 30% wanita dalam kerajaan
kerajaan, pengembangan potensi belia dan remaja, meningkatkan mutu orang asal, perlindungan alam sekitar dan pengembangan dasar hubungan luar. Perkara yang terakhir dinyatakan adalah mengenai penubuhan mekanisme khas untuk meluruskan sebarang pertikaian. Kewujudan Majlis Perundingan dan Timbang Tara dilihat dapat meleraikan sebarang kekusutan yang mungkin berlaku. Penerapan konsep musyawarah sebegini lebih baik daripada penggunaan prerogatif Perdana Menteri bersendirian. Jelasnya, MOU tersebut dilihat sebagai garis panduan kepada kewujudan matlamat yang sama bagi Kerajaan Perpaduan Malaysia. Jika ada mana-mana bahagian dalam MOU ini memberi penekanan tegas terhadap ketidakpatuhan kepada arham parti, ia tiada kaitan dengan pembangkang maupun rakyat jelata. Justru pasal apa pembangkang koyak sangat mengata Pakatan Harapan bersifat kediktatoran. Malah MOU ini akan mengelak daripada berlakunya peristiwa langkah syaratan yang tidak demokrasi dan menghasilkan kerajaan tebuk atap. Kerajaan yang gagal mengurus krisis lantas mengadakan darurat dan menggantung parlimen kerana takut kepada perdebatan berhubung isu perbekalan. Itulah yang boleh kita kata ini kerajaan diktator.